Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dua bapa kita muslimat yang telah mati daripada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan satu riwayat bahawasanya adalah seorang laki-laki yang muda, yang baik lagi bersih suci pakaiannya, padahal masuk ia pada Nabi Allah Daud alaihi salam, maka beri salam ia atasnya. Padahal ia dalam mimpinya, waktu itu malaikat maut duduk padanya, maka berkata ia bagi Nabi Allah Daud alaihi salam, dan sesungguhnya tinggal lagi umur orang muda itu 6 hari. Pada maka piciklah susah hati Nabi Allah Daud alaihissalam kerana sebab demikian itu, dan tinggallah Nabi Allah Daud alaihissalam akan menanti matinya oleh 6 hari itu, hingga sampai 7 bulan para orang muda itu tiada mati. Kemudian maka datanglah malaikat maut itu ziarah akan dia, maka berkata ia baginya, engkau yang berkata bahwasanya orang yang muda itu tinggal umurnya 6 hari, pada sudah lalu 6 bulan tiada ia mati. Maka berkata malaikat itu, tak kelak ia keluar rumahnya, maka bertemu seorang fakir, bersedekah akan dia, maka di surat ditulis oleh Allah Ta'ala baginya umurnya 6 hari itu jadi 60 tahun. Jadi ambil rohnya daripada itu. Hai sekalian saudara, sedekah itu panjang umur ketika sehari menjadikan 10 tahun. Baik. InsyaAllah kita di malam ni kita sambung balik ya pelajaran kita pada bulan yang lalu tentang azab siksa orang yang tak bayar zakat. Di mana orang yang tak bayar zakat ni diazab, disiksa dia macam mana orang tinggal semayang juga, macam mana orang berzina, macam mana orang yang minum arak. Di mana zakat ni orang panggil apa? Sedekah wajib. Lain daripada zakat dipanggil sedekah sunat. Zakat sunat kita zahirkan pada orang, menandakan nikmat Allah Ta'ala bagi, walaupun dia wajib niat. Tak habaq pun tak apa, sah. Sekali lagi elok kita habaq, tak habaq tak apa. Dan zakat ni kita boleh keluar walaupun tak cukup tahun lagi. Dia wajib nisab cukup sukatan, contohnya 12,000 lah ni. Kena zakat setahun kita ni bulan 8 ni lambat lagi. Boleh tak bagilah ni? Boleh, bagi sikit-sikit. Kalau orang hajat kan banyak derma, pastilah, budak nak pergi ke masjid dan macam-macam, dia boleh niat zakat. Dan zakat ni saya cerita dulu, bulan sudah aku cerita lagi, tak asnaf zakat cerita kan, golongan miskin, fakir, cerita dah. Asnaf zakat cerita lagi, yang lapak asnaf tu Anas, yang miskin, fakir tak cerita lagi. Ada, dah terima cerita lagi. Jadi asnaf zakat sebagainya saya cerita. Jadi orang-orang ni sebab setiap harta yang kita milik bukan kita seorang, 8 asnaf, 8 golongan berhak di atas harta benda kita. Itu timbul zakat simpanan, saham, niaga, mah perak, peterah kan. Zakat peterah tu orang panggil apa? Zakat diri. Sebab tu budak-budak beranak kena dah kan. Baik, cerita hadis ni, cerita ni, Nabi Allah Daud satu hari satu pemuda mai ziarah dia, mai ziarah Nabi Allah Daud. Jadi malam tu dia mimpi malaikat maut habaq kat dia, kata budak muda ni umur dia ada 6 hari lagi, matilah. Sia Nabi Allah Daud tengok budak muda mati awal,
Tunggu sampai 6 bulan duk ada lagi budak tu, taknya mati-mati lagi pun. Malaikat maut ziarah kali kedua, dia tanya, budak tu dah ada elok sihat montek lagi? Kata Nabi Allah Daud, kata di malaikat maut, budak lepas dia keluar rumah hang, dia sedekah dekat orang, maka Allah bagi subsidi umur dia sebanyak sampai 60 tahun lagi. Tu sedekah ni panjang umur. Dan sedekah ni panjang umur dan menyihatkan sakit. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis lain, dawu sadaqatikum mardatkum, dawu mardakum bis sadaqah. Silap, ubatilah sakit kamu tu dengan bersedekah. Sebab saya ada pengalaman, saya jumpa orang ni orang pemurah. Saya sekolah, saya dibantu banyak. Dia kena kanser. Biasa kena kanser ni pada adat kalau dia orang tua, jarang nak selamat. Sebab dia umur 60 lebih dia kena kanser. Tapi dia berubat lega, tak kena kemoterapi, tak kena apa. Saya kata nasib baik Pak Haji ni. Mungkin Pak Haji ni sebab apa? Pak Haji ni sekat bersedekah. Pergi rumah dia ni kira tak ada kosong. Budak-budak nak pergi ke besar, saya suruh pergi jumpa dia, bagi duit tiket dia bagi. Alhamdulillah Pak Haji tu, Allah Ta'ala bagi dia rezeki dia murah. Mungkin berkat dia duduk sedekah ke maknya, Allah panjang umur dia sampai 84 baru dia mati. Kena kanser ni payah pada adat kata. Tapi Alhamdulillah, mungkin berkat dia bersedekah banyak. Sebab Nabi kata dah, dawu mardakum bis sadaqah, ubatilah sakit kamu dengan bersedekah. Bersedekah tu boleh ubat penyakit kita. Kita tahu rahsia kan. Jadi zakat ni ikut hukum fiqah. Zakat peterah satu contoh. Ni saya nak zakat peterah. Kadang amil kutip zakat peterah, dia pun tak tahu kedudukan zakat peterah. Zakat peterah ni orang panggil zakat diri. Zakat rumah apa? Ada dalam istilah hadis. Zakat rumah apa? Zakat rumah apa agak-agak? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Zakat rumah. Zakat rumah, orang main rumah tu kena zakat. Maknanya wajib ra'i tetamu 3 hari 3 malam. Tu zakat. Makan minum dia tu tuan rumah kena support. Tu orang tabligh cerdik, dia main 3 hari 3 hari 3 malam. 3 hari dia bergerak. Sebab lain pula dia kira tetamu. 3 hari 3 malam wajib tuan rumah kena sedia makan minum dan juga tempat tidur. Lepas 3 hari ni sedekah lah, suruh balik boleh dah lah, tapi tak suruh balik. Sunat je lah, dia wajib 3 hari. Zakat rumah. Pernah dengar tak zakat anak? Ni orang tua-tua di Merapu, siapa yang ada anak 13 orang kena bagi kat orang seorang. Pernah dengar tak? Orang tua-tua di Merapu. Kan dulu anak ramai, kan orang dulu belah-belah biasa anak ni. Sampai dapat 13 orang anak, dia kena sedekah, dia bagi kat orang tak ada anak, zakat anak. Merapu kata apa daripada mana dia ambil, tak tahu orang tua-tua saja dia buat adat. Zakat petar. Zakat petar apa? Zakat diri. Sebab tu wajib kena. Baik, syarat zakat petar. Syarat zakat petar apabila seseorang itu dia mesti hidup sebagian Ramadan dan Syawal. Kita dengar tu syarat penting. Kadang-kadang tanya ambil pun tak tahu. Lah saya nak tanya hampa, kalau budak tu beranak malam raya, dia kena peterah tak? Malam raya dia beranak, dia dilahirkan, kena peterah tak? Malam raya lah. Esok nak raya pukul 8 malam beranak, kena peterah tak? Kena tak? Kena tak? Baik, tak siapa tak kena Anas? Entah kenal siapa? Jawab dia tak kena sebab Ramadan dia tak ada lagi. Kita pegang syarat tu, dia mesti hidup sebahagian Ramadan dan Syawal. Baik, kalau Pak Long tu mati malam raya, kena tak peterah?
Pak Long tu mati malam raya, kena tak? Kenalah, sebab dia dapat 2 bulan. Ramadan dapat, Syawal dapat, kan? Kalau dia beranak, kalau dia mati petang buat lemang, esok nak raya petang buat lemang, mati pukul 5 petang, kena berterah tak? Kena tak? Kena tak? Kena tak? Petang buat lemang, esok nak raya pukul 5 petang dia mati, kena tak? Ha? Kena tak? Jawab dia tak kena. Sebab apa? Sebab Syawal tak dapat. Syawal tak dapat, dia kan raya buat Syawal malam raya tu, sebab dia Syawal dapat dah. Dia mati petang Ramadan, maknanya Syawal tak dapat, tak wajib lah. Nampak tak? Baik, dia harus keluar petang masa bila? Harus start mula boleh masa bila? Hampa pekah pun mengaji pekah ni. Ada ustaz yang banyak pekah, kena mengaji ibadat, hampa kena taqib betul. Kena tak? Dia start masa bila? Start bulan Peterah. Lama dah buat bayar Peterah ni. Masuk Ramadan boleh bayar lah. Baik, afdalnya masa bila? Afdal malam raya. Orang lain? Afdal yang sembilan. Sembilan. Ya betul, pagi sebelum sembahyang raya tu afdal. Tapi ambil kelang kabut sikit lah, nak mandi tak apa. Tak dah, sembahyang raya tu afdal. Haram sebilah. Lepas tinggal matahari. Kalau lepas sembahyang raya tu makruh. Baik. Asnaf zakat ada 8 orang berhak dapat zakat. Yang pertama apa? Fakir. Fakir ni apa? Fakir ni papa dipanggil, istilah kita orang Kedah, bangsat. Fakir Nabi minta lindung. Apa makna fakir? Nak tanya apa? Apa beza fakir dengan miskin? Sebut pandai, fakir miskin, fakir miskin. Apa beza? Tak cukup makan. Apa makna fakir? Apa beza miskin? Kan sopa semacam dia. Tak tepat. Tak tepat. 4/10 berkah. Apa? Tak tepat. 5/10. Sikit lagi. Fakir apa cantik? Fakir orang yang tidak mempunyai harta tetapi ada kerja, pekerjaannya tak cukup, tu dipanggil fakir. Dia kerja dah, harta tak ada, tu panggil bangsat. Saya bangsat daripada Kedah main buka tanah, tak ada kerta lah, kerja dah tak cukup. Kalau miskin ni kerja dah, kerta dah tak cukup. Contohnya apa? Dia sajak sehari apa? 20 ringgit sehari. Dia hanya dapat
RM15 atau RM17, itu miskin lah. Kalau fakir ni teruk daripada miskin, hajat RM20 dapat RM5 setengah pun tak sampai. Yang tu fakir. Ni Nabi minta lindung. Allahumma inni a'udzubika minal faqr, aku berlindung Allah daripada jadi papa. Kadal faqir ayat kufra, hampir papa dia menjadi kapiak. Tu berlaku di Afrika, Indonesia. Pasal papa lah yang gerakkan Kristian ni, dia kempen melalui ni, bagi duit, bagi bantuan. Bapa usah ribut-ribut. Kalau bapa masuk Kristian, ongkos biaya anak bapa, family bapa semua diberes oleh gereja, ditanggung semua. Ini yang banyak Kristian Indonesia juga di Afrika, di apa, dia ambil kesempatan papa orang Islam. Macam Bangla orang Ria tu jadi papa dah. Miskin tak? Miskin ni peta dah, kerja dah, tak cukup. Sebab itu hari ni apabila kerajaan meletakkan taraf kemiskinan 450, saya tak suka, saya tak setuju, tak betul. Patut kerajaan letak ni 900 ke bawah miskin, bukan 450. Kita belanja lah, ada anak 5 orang ni, kira hak wajib ni, hak makan rumah ni. Ni kira tak ada sewa rumah, tak ada apa lagi, kredit makan RM20 sehari. Anak ada 5 orang, duit ayam, api, gula, susu, telefon ke apa, duit sehari RM20. Ini tak masuk duit tuition, tak masuk rumah lagi tu. Sebulan 600, tentu saja makan. Tu cara makan ikan kembung biasalah kita orang marhin. Sebulan 600. Anak sekolah, sekolah rendah RM2 sehari, menengah mau RM45 sehari. Bayangkanlah anak 4 orang, duduk di pekan ni, hampa duduk di Bertam ni, saya rasa akan dapat RM2,000, dia rasa boleh menyawa ya, selesa dak dia. Potong di rumah berapa sini? Rumah potong berapa? Duduk beli, tu dia. Duduk sini ke tak ada gaji RM3,000 tak boleh duduk. RM1,000 tu saya cerita RM2,000 tu rumah kos rendah tu, potong sebulan RM300. Duduk sini kurang RM3,000, tu RM3,000 orang kata boleh menyawa je, nak kata selesa tak juga. Dengan potong di rumah RM1,000, baik dalam tu RM1,000. Nu dengan mengasuh anak lagi, dengan apa macam-macam cerita ni, main bala GST pun semua lagi, gigit sampai tulang, geram sampai tua. Dia beban daripada kita belakang. Baik, maknanya miskin ni kerja ada, harta ada, tapi tak cukup, tu miskin. Orang ni berhak dapat zakat, macam juga orang fakir tadi. Faham tu? Sebab tu teori basmi kemiskinan tak betul. Ini komunis punya teori. Kemiskinan mana boleh basmi, mengurang kemiskinan boleh, hapus kemiskinan mustahil. Kalau semua pakai jadi kaya belakang, siapa nak jadi buruh bandaran pula? Ukut sampah, tebas rumput, palang, tebas kebun saya, tak dapat saya berjenuh duit dah. Tu ya Allah bagi orang miskin. Orang miskin bantu dengan tenaga, orang kaya bantu sedekah, bukan upah zakat dengan apa. Kita boleh mengurangkan kemiskinan, boleh menghapus mustahil. Macam sakit, mana boleh semua sihat? Kalau semua sihat, tak gunalah doktor, tak guna untuk bomoh, tak dapat cari makan lah doktor. Semua sihat belakang. Atau mengurangkan sakit boleh, tapi hapus mustahil. Faham tu? Baik. 2. Yang 3 apa? Amil. Apa dia? Dilantik oleh pihak menjaga agama lah, berdapat zakat. Yang ketiga, mu'allaf. Mu'allaf ni tapi budaya Melayu kita sampai kelar Melayu kita ni.
Dia cop sah Melayu, Islam Melayu. Cina termasuk Islam 30 tahun dah. Duk cop dia tu mat mu'allah sampai mati. Mu'allah ni kalau ikut jabat agama tak 2 tahun ya. Panggil Melayu kita ni sah Hindu ke India, Hindu ke Cina masuk Islam, cop mu'allah. Pada dia tu lebih daripada kita. Contoh tu Ustaz Tariq Rawi Abdullah tu, dia masuk Islam dalam umur dalam 18 tahun, 17 tahun umur, dalam tu kata apa, dalam 14 tahun masuk. Tengoklah ni, jadi hakim musabaqah Quran, jadi imam, seorang kalah tu imam Masjid Negeri. Nak kata mu'alaf lagi ke? Kita lah malak. Budaya Melayu ni sah masuk Islam mu'alaf sampai ke mati, dia cok kau tu mu'alaf. Pada 2 tahun ya. Tujuan apa mu'alaf? Mana jinak, orang yang berjinak-jinak, nak bagi jinak hati dia baru nak masuk Islam tu, bagi zakat kat dia tu. Lama-lama dah. Berapa dah tadi? 4. Apa kira tadi? 4. Satu lagi hamba lah tak ada dah. Hamba diminta lepas diri dia. Tuan dia kata hang sedia 5,000, aku merdeka hang, maka berhak dapat zakat hamba. Dah tak ada dah. Satu lagi apa? Al-gharimin, orang yang berhutang. Berhutang untuk asasi atau mendamaikan orang bergaduh. Hutang aku tak bayar apa, aku dah bayar koyon dah sampai dah ada apa-apa saya dulu. Kita tolong bayar, berhak dapat zakat, mendamaikan musuh. Ataupun kita berhutang untuk keperluan asasi. Saya tengok tak tahu lah, pejabat zakat dia bagi tak tahu, banyak orang meniaga benggerak banyak, patut berhak dapat zakat tu. Al-gharimin, panggil orang yang berhutang. Berhutang asasi. Contohnya apa? Anak masuk yuran sekolah, masuk universiti, makan minum, dia berhutang. Syarat dia berhutang, yang kata orang berhutang dapat zakat tu, berhutang yang dah sampai tempoh janji nak bayar ke Anas hutang bulan 7 ni, sampai masa tak boleh bayar, maka berhak dapat zakat. Kalau hutang tak sampai tempoh lagi, macam rumah ke kereta, yang tu tak boleh dapat zakat. Hutang asasi lah. Hutang hampa masuk kutu mangkuk al-kopal tak boleh lah dapat zakat. Yang tu bukan asasi. Hutang menggali kapit Pakistan untuk main, yang tu tak wajib zakat lah. Yang tu bukan asasi. Kira asasi makan minum pendidikan, yang tu asasi. Kesihatan, ubat, dapat zakat. Apa lagi? Apa lagi? 5. Satu lagi apa? Berapa kira berapa dah? 5 dah. Jumlah semua berapa tadi? 5 dah. Berkira dah. Fakir, miskin, mu'allab, amil, berhutang. 5 kan? Berlima. Hamba 6 lah. Satu lagi apa? Dipanggil fisabilillah. Fisabilillah ni apa-apa juga yang mendorong menegak agama Allah Ta'ala berhak dapat zakat, walaupun dia orang kaya. Sebab itu pondok-pondok hidup di kawasan padi, mampus kawasan getah. Dulu kerajaan mana ada bantu apa, pondok ni hidup dengan zakat. Sebab tu kawasan padi hidup. Kem Tajam, kawasan pokok senar, kawasan Sungai Petani belah Kedah belah. Kawasan Balin, kawasan Kulim, kawasan getah, banyak yang almarhum, kecuali kalau tok guru tu dia menikah anak orang kaya, tu boleh. Macam Pondok Lanai hidup. Sebab apa? Tok Jumak tu pak mentua dia ajak pak tu orang kaya, bagi menantu, bagi apa, buat pondok. Kalau di sini zakat padi-padi semua tak tahu zakat, tok guru pondok ni bukan ada gaji, tak ada. Mengajak lepas subuh, dia mengajak pukul 9 pagi, dia mengajak sampai pukul 11. Lepas tu pas Zuhur dia mengajak, lepas Maghrib dia mengajak luar tak pergi dah. Zakat dia tak fikir lah. Tuan kampung tu.
Masuk juga macam harakah, gerakan. Saya sendiri daripada PAS banyaklah. Bagi pada PAS sebab kita ni agak jamaah harakah ni duit kita duit ahli sebagai niat zakat. Zakat melalui bagi dia. Apa-apa juga sekolah agama, apa-apa jugalah sebelah tu umum, apa-apa juga jalan menegak macam pengurusan surau, api elektrik, bil api, bil air, termasuk juga dengan duit guru, duit apa tu semua boleh bagi zakat, niat zakat. Ustaz, satu lagi apa? Dipanggil musafir. 8 kan? Musafir yang putih belanja, syarat dia. Walaupun dia orang kaya, dia mai daripada jauh, daripada Melaka, mai melancong sini, duit hilang, pasport hilang, semua hilang, dengan kad bank dengan apa, nak balik Melaka tak boleh. Nak ambil je mana? Maka boleh dapat zakat sekadar nak balik ke Melaka, tamam bah apa, makan minum 200, bagi 200 kat dia. Tu yang maksud kita ni banyak orang silap faham, pergi Maklang tu pergi ke Mekah bagi zakat. Maklang tu panggil dia musafir ustaz ni, kata hampa ni Islam hadari, orang mengaji hampa tak bagi, ni penyakit dia, tak sah pakai. Musafir yang putih belanja Maklang pergi ke Mekah tu musafir, bukan dia belanja tu ada. Kecuali lah Maklang tu guru Quran ke, dia mengajar agama, tu bolehlah bagi zakat atas nama tu. Musafir tak sah. Kalau nak kira musafir berlambak sesimbah bagan, berlambak musafir tiap-tiap hari. Musafir putih belanja, yang belanja di putih walaupun dia orang kaya, berhak berzakat untuk sekadar tamam balik makan tempat dia nak pergi. Faham tu? Baik. Zakat ni haram beri zakat kepada orang yang keturunan Rasulullah. Siapa dia? Said dengan Syarifah, kalau betul-betul keturunan Nabi lah. Tapi clean tak boleh harap beranak pada jemaat bersaid. Kalau orang Said betul ni, dia tahu salah silah Rasulullah tu. Dan kalau betul keturunan mereka tak bercampur Said dengan Syarifah ni, dulu mereka tak mahu nikah menikah Syarifah, sebab tu mereka sejak tu macam Syekh Qadi Al-Jufri tu. Tu mak pak Syarifah, keturunan tu tak bercampur, tu jadi muka macam Arab. Kalau macam dia campur dulu tak ada mau juga Syarifah dia dengan Said dengan Syarifah. Tak bila tengok Said bermotong getah ke, duk buat bendang ke, akhir Syarifah nikah lah orang tak Said. Itu yang cerita di Perak kami. Kalau sekira Perak lah, mak tu Syarifah, pak tu Said, biasalah anak tetap Said Syarifah. Kalau mak tu kalau pak tu Said, nikah kebanyakan anak tetap Said Syarifah. Tapi kalau sekiranya mak tu Syarifah, kawan kebanyakan anak tu Mio, tu Perak, bukan Miau kucing, Mio Yakub, Mio Sulaiman, itu macam itu. Mak Syarifah, pak kebanyakan itu. Jadi boleh Perak bergelar lah. Kalau macam di Kelantan, tuan dia tak guna Arab, tuan tu Sabariah, tuan Sabariah, kata tuan apa perempuan, punya Syarifah Sabariah. Tuan Ibrahim, tuan Man, kalau Arabnya Said Ibrahim, Said Man lah. Tu kita pelik tuan Sabariah, macam mana dia perempuan punya Syarifah. Dia panggil tuan. Orang Kelantan Terengganu, dia jarang guna Said Syarifah, gunakan Arab, gunakan Melayu, sama lah kan? Dia orang Said Syarifah ni hanya boleh terima hadiah atas nama sedekah, tak boleh zakat dia. Sebab apa? Zakat sedekah ni macam orang kata nak pelepah dosa. Tu orang kata duit bukan untuk segala-galanya, segala-galanya pula duit tu. Akhir zaman Nabi dah habaq duit bukan untuk segala-galanya, tapi segala boleh berduit. Contohnya apa? Kita tengok masalah ke Mekah, bak haji, bak umrah, dia panggil apa? Dam, semuanya al-fulus. Bak puasa, pediah, kiparat, al-fulus.
Denda-denda tu semua dengan duit. Tuan kata duit bukan untuk segala-galanya, tapi segala daripada duit. Tamam akhir zaman, Nabi habaq akhir zaman. Sayati 'ala an-nasi zamanun qiwamud dunya wad-din bidanani abil plus. Nak membangunnya dunia dan agama di akhir zaman ni semua dengan duit ringgit. Betul? Betul. Kita ambil contoh pertama mengaji pondok. Dulu mengaji pondok free. Nak tak free apa? Pita gaslin. Orang tengok lah. Tak nak tengok pita gaslin pakai sumbu pam. Yang apa tak nak tengok lah, kami orang duduk kampung. Itulah terang pun. Minyak gas tok guru lah. Orang lebih sedekah kat dia pun minyak gas. Berak, Allah biasalah orang kampung berak murah tabatan nyok itu, sungai parit tu ada. Mandi biasalah telaga sungai. Memang tak kena yuran. Lah mengaji pondok kena yuran. Berak nak cas indah water. Api elektrik, kipas angin berat lagi. Paip tak telaga, tak main dah telaga, main paip ayak lah ni. Semuanya dengan L plus. Betul Nabi habaq. Dulu setiap kampung ada tok guru. Tok guru dia seorang mengajar tauhid lah, fiqh lah, tafsir, dia seorang, tak ambil orang luar. Lah ni tok guru dah tak ada dah, tok haru banyak lah ni. Terpaksa nak lepas dosa, panggillah ustaz-ustaz jauh-jauh mai mengajak, mai terang halal haram dosa pahala. Mai tu nak kena bayar duit minyak, duit itu, duit makan minum dia, semua dengan al-fulus. Tu Nabi habaq. Tu bak dunia pula, apa yang free hari ni? Berak kena 3 kupang, jamban berak kencing 3 kupang. Dulu ingat tak? Dulu kenduri kenara semuanya gotong royong. Abang nak kontrak marah, awak tak ada adik-beradik ke? Katakan makan saja. Lah abang nak kontrak, eloklah bang. Oh bukan orang, bukan ada lah ni. Budak-budak OT belakang lah ni. Kontrak catering kena banyak duit, main al-fulus lah, beh lah. Semua dengan duit. Semua, hatta borang sekolah kerajaan tu, sekolah Ta'ayah Izzuddin di Ipoh tu, ambil borang dia sekolah kerajaan dah tu RM5, pada borang Porto State 5 sen ya. Semuanya al-fulus. Ada fulus lulus, tak ada fulus al-mampus. Nabi habaq sampai masa dah nak buat kerja apa pun semua dengan duit ringgit. Nampak tak? Jadi baik. Satu. Kemudian baiklah. Jadi satu lagi, kita haram beri zakat umrah tahunan kita. Haram, tak boleh. Tak sah. Laki bagi zakat kat bini, tak boleh. Mak ayah bagi zakat ke anak belum baligh, tak boleh dalam tahunan. Tapi kalau anak tu lepas tahunan bakal balik, ada keluarga, ada apa, maka boleh bagi zakat. Mak ayah tok orang bagi zakat pada anak cucu yang lepas rumah. Memang afdal zakat ni beri pada keluarga, bagi kepada orang kita kenal. Sebab tu saya bagi saya, kalau kita tidak kena income tax, bagi sendirilah. Tapi hantar kerja kena bagi income tax lah, sebab boleh potong bagi bawa agama, potong zakat. Kami bebas ni pun sendiri. Tambah-tambah sebab tu kawan-kawan kalau nak berhutang kita, niat zakat. Mesra. Tak apalah aku sedekah, tak sahabat zakat lah, niat sedekah. Kepala anak tak hutang 100, aku anak nak pergi mengaji tak ada duit 100, niat zakat. Allah
Sahabat sedekah bayarlah, sedekahkan Allah yang sahabat dunia akhirat tu. Mesra lebih. Tu sunat galakkan zakat daripada kenalan dan juga adik-beradik, supaya mesra silaturahim kita dengan dia. Tu. Jadi makna mak ayah, tok wan beri zakat anak cucu. Tapi anak cucu tak boleh beri zakat pada mak bapak atau tok wan, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia pada buah taungan kita. Faham tu? Lain daripada tu boleh. Mak mentua, menantu, mak mentua, anak angkat, anakan, pak menakan, abang, adik, kakak, anak menakan, semua boleh terima zakat. Yang cukup syarat tadi lah. Fisabilillah ke, miskin ke, sebagainya, boleh beri zakat. Isteri beri zakat pada suami. Nampak ayah untuk melengung, awak abang nampak melengung, tak melengung apa ni, sampai mesej ni anak di UAE ni, tak duit, Allah aku nikah GST pula, dah lah angkat tak tahu. Melan ini gigit sampai tulang teruk aku ni zakat dia, ambil lah zakat ni. Saya zakat tak buat keluar, ambil kat abang RM200. Oh, alhamdulillah lah, dapat isteri salihah. Apa pun kenyih macam kami lipas makan sirih tu. Masalah memang boleh nak digalakkan zakat pada kenalan orang kita sangat dia. Faham tak? Suami tak boleh zakat sebab isteri buat tolongan dia. Faham tu? Segi fiqah lah. Baik, sebelum saya sambung cerita ni, ada soalan nak tanya tak? Saya masuk tadi fiqah Quran 40 lupa nak tanya. Soalan nak tanya. Ya. Yatim tak boleh, sebab yatim dia orang kaya banyak, kecuali yatim yang miskin atau fisabilillah tu boleh. Dia bagi agama kan boleh bagilah. Atas mata yatim tak boleh, sebab yatim kan banyak anak orang kaya. Yang duk mana yatim boleh, anak yatim mana yatim semua anak orang susah, boleh bagi zakat lah. Atas nama masakin, bukan pasal al-yatam, bukan pasal miskin. Sekali lagi, ada lagi. Baik, sambung ya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, diturunkan oleh Allah ke langit pada tiap-tiap hari 72 laknat. Setengah daripadanya satu laknat turun atas Nasrani, dan yang lain turun atas meninggalkan zakat. Maka tiap-tiap harta tidak keluarkan zakatnya, dan punya dia itu harta itu jahat dan celaka. Dan tiap-tiap harta keluar zakatnya, maka punya dia itu zakat tu dikasih Tuhan sifat rahman, lepas dia daripada siksa neraka, lagi dimasukkan syurga yang amat banyak. Baik, rupanya tiap-tiap hari laknat turun daripada langit 72 laknat. Laknat dia apa? Kutuk, maki, hamun, tu bahasa kita. Sebagai daripada turun pada Yahudi Nasrani, pasal pada tak sebut Hindu Buddha, sedangkan Hindu Buddha dah ada. Agak-agak pasal apa? Pada kapiak dah. Hindu Buddha tu lama tua daripada Islam lagi. Agama mereka pasal apa? Agak-agak lah. Pasal apa sebut Yahudi Nasrani? Dia tak sebut Hindu, tak sebut Buddha. Siapa? Agak-agak. Itu pandai entah. Sebab mereka ni ada terima kitab daripada Allah Ta'ala. Taurat, Injil disebut jelas, satu akhir zaman datang satu Nabi Muhammad, hampa kena beriman dengan dia. Hindu, Buddha, mereka tak ada kitab. Mereka tentang Islam, lawan Islam, dia sabarlah, sebab mereka jahil sungguh. Yang puak Yahudi Nasrani memang disebut dalam kitab, cuma mereka tak mau terima, sebab tu dipanggil mereka kafir kitabi, kafir berkitab.
asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Isa Rasulullah, asyhadu anna Musa Rasulullah. Muhammad tak mau terima. Sebab tu kapiak kitabi sembelihan mereka kita boleh makan. Sembelihan mereka kita boleh makan. Dan perempuan mereka kita boleh nikah. Kalau dapat anak, anak tu anak kita, sebab dia ikut bapak. Tapi hampa perempuan tak boleh nikah dengan mereka, sebab dapat anak esok ikut mereka jadi Yahudi Nasrani. Tak boleh. Yahudi Nasrani keturunan Nabi Allah Yaqub, nama Yahuda. Kat Arab ni dia nisbah. Makkah, Makki, orang Makkah. Mesir, Masri, orang Mesir. Malaysia, Malizi, orang Malaysia. Singapura, Singapuri, orang Singapura. Indonesia, Indonesia, orang Indonesia. Dia ada ya. Merbau, Marbawi, Syedri Marbawi gitu. Dia ada ya ujung. Yahuda, Yahudi. Siapa ikut Nabi itu? Kata puak Yahudi. Sebab tu nama-nama Islam, nama Yahudi banyak Arab, banyak nama Nabi-Nabi, cuma pelik. Yakub, Jacob, Yunus, Yohanna, Maryam, Mary, Daud, David, Ibrahim, Abraham, Yusuf, Joseph, Fatimah, Fatma, Feti itu mengarut, mereka Katijah, Keti lah, itu mengarut saja Melayu mereka. Nampak tak? Tu sebab mereka sebab kalau ikut sejarah 20 orang Rasul bangsa Israel. Sebab tu Israel tak benar ke Yahudi, tak benar kena orang lain masuk agama mereka. Mereka tak kempen. Mereka cuma menjahanam orang lain lagi ada. Pada pandangan mereka ni agama pilihan Allah, anak-anak Allah depan pandangan mereka. Yang kata Yahudi Nasrani. Sebab tu sembelih dia boleh makan, isteri dia panggil Ahlul Kitab. Lah ada lagi, ada tapi tak banyak. Di mana? Dengan Arab ada lagi, tapi tak ramai dah. Depa ni kalau Yahudi lah ni, dia tak ngam dengan Yahudi Israel lah. Dia anggap puak ni dah sesat. Depa masih Palestin tu hak orang Arab, bukan hak orang Israel. Depa tak belaga bagi depa Yahudi dah sesat. Depa pakaian depa pun dipanggil apa, Yahudi Ortodok dipanggil. Hak pegang dengan cara lama. Begitu juga dengan Kristian. Saya tak pasti, ada orang katalah bini Yasir Arafat tu, Suhair tu Nasrani, dia kahwin dengan Arafat tu. Dengar, saya tak confirm lah. Dia kafir kitabi, wallahu a'lam, betul tak betul, wallahu a'lam. Macam Kristian tu ada hari ni yang Indonesia ni mengarut ni, yang dah ubah, dah pindah dah, tu guna Injil, bukan lagi mereka guna Bible, bukan lagi Injil. Bible tu dia ubah, Injil dia buah pindah dah. Kalau yang asal betul, tapi tak digalakkan lah nikah depan sebab makruh. Dan Allah tu sebab apa? Itu keduanya jahat. Tapi sejarah balik nak, Yahudi Nasrani ni, mereka ni tahu nak ajak orang Islam masuk Kristian, Yahudi payah. Mereka tak ajak. Kalau Yahudi Kristian masuk ajak. Cara dia bagi cayak kita dengan Islam. Apa dia? Dia main jajah negeri kita. Apa dia buat? Dia jajah negeri kita. Dia tahu kalau bakar masjid, orang yang tak mayang marah. Main bakar Quran, orang tak tahu baca Quran marah. Cara macam mana? Dia buat cara halus. Dia buka sekolah timur sekolah putih. Dulu sekolah Melayu Parijah 6 maktab lah, tanya malam, sebulan keluar gaji RM60. Siapa masuk sekolah putih, gaji besar, PAS 9, ADO, pegawai, berderu-deru lah pakat masuk sekolah orang putih.
anak qadi masuk, anak mufti masuk, anak ustaz masuk, anak paklong-paklong pangah masuk. Nama Saint Mark, Joji Convent, Penang Preschool, Sekolah Sultan Abdul Hamid, Sekolah Sultan Ibrahim, semua tu orang putih. Masuk sekolah dia, ikut cara dia lah. Dia tak masuk Kristian. Masuk sekolah dia apa? Kena pakai seluar pendek. Yang apa tak ingat, tanya abang umur apa dah abang? Umur apa dah abang lah ni? 69. Ingat no? Siapa kalau orang putih seluar pendek. Perempuan-perempuan dulu di rumah baju kurung, pakai sekolah, masuk sekolah dia pakai skirt. Anak ustaz, anak qadi, anak mufti, anak apa, gaji besar. Masuk situ, oh dia cara halus. Apa dia? Good morning sir, good morning teacher. Ustaz ada mengajar Quran. Assalamualaikum. Tu ustaz masuk, dipisahkan. Bak salam masa tu laku dua tempat. Minta sedekah dengan masjid dia. Kalau kejumpa ramai assalamualaikum, you dibuat malu ai lagi pun. Orang tak bagi salam lah. Well brother, how you are? Fine. Cara halus. Dalam pelajaran sejarah tu apa? Dia tunjuk semua. Saya ada sebab mengaji tu. Tapi tak orang putih lah. Sejarah semua tokoh. Mustafa Kemal Atatürk dia anggap sebagai Islam moden. Dia pernah siapa dia? Yolo. Perancis Light. Kita mengaji lah. Siapa yang buka Pulau Pinang? Perancis Light. Yang buka Singapura? Stanford Rappers. Siapa dekat Gabungan Negeri Serikat pertama? Andrew Clark. Siapa dia Amerika pertama? John Washington. Yang ke-16 Abraham Lincoln. Siapa ada Imam Ghazali? Tak tahulah tu Imam Haji Ghazali. Suruh aku kenal. Dia tenggelam habis. Tok Janggut pengganas. Tok Janggut bantu komunis tak ada lagi. Sebab tu Mak Indra dia bukan komunis. Sejarah kita kaji balik. Sebab tu Mak Indra tu yang Kemat Sabu betul, Mak Indra bukan komunis, tapi dia join bersama dengan komunis lawan penjajah. Sebab dia ni ustaz, orang mengaji, orang hafal Quran, ustaz muda, orang baik yang kata Mak Indra ni. Tapi sebab zaman Tok Janggut tak ada komunis, sebut penjajah, pemberontak, penganas. Cuba Tok Janggut zaman ada komunis Tok Janggut tu. Sedangkan ulama besar Tok Roja Malimbung, Terengganu, sebab komunis tak ada zaman tu. Komunis masuk tahun Indonesia tahun 26. Ada. Tahun 26 sebelum Jepun. Dia tak ada zaman tu. Tok Janggut tahun 18. Tak ada lagi komunis. Kata penganas, perontak. Cuba ada komunis. Macam Mak Indra. Mak Indra kalau hidup zaman Tok Janggut, dia tak komunis. Kata pemberontak, penganas. Cara halus dia masuk sejarah. Kita pun agunglah tokoh-tokoh barat. Akhir betul ulama-ulama kata zahabal injilizul humur, dah berambah orang putih kulit merah. Robert Kennedy dah balik, Abraham Lincoln dah balik, apa nama ni Andrew Clark dah balik. Yang tinggal wabah kulit sumur, yang tinggal pada kita ialah orang putih kulit kelabu asap. Siapa? Kita lah hari ni. Ni ceramah maulid sehari yang ni banyak ni. Kan Islam Barat kan Nabi dipanggil kiri kanan jalan. Ya Muhammad Ta'ala intazir, tunggu. Nama bulayan buat tak tahu. Muduak tadi itulah payudi pada Kristian. Kalau layan panggilan tu, banyak orang jadi Kristian, jadi Yahudi. Dalam dia tak layan berapa banyak. Jejak langkah mereka tak masuk agama mereka, jejak langkah cara hidup dia kita ikut.
Tadam Merdeka 50 tahun 57. Dekat 57 tahun dah. Tadam Merdeka 58 tahun dah kita merdeka. Sampai kelar undang-undang penjajah pakai. Nak tukar undang Islam macam-macam alasan. Cuti patut majma'at lah, dah kita orang Islam merdeka, dah guna ahad lagi. Cara dia tekan zaman orang putih, sejak dia orang putih Jawi dia bagi hidup. Yang tengok gambar Piramli, bujang lapuk, tua-tua majlis kelas dewasa. Alik Yamim apa Pak Abu? Alik Yamim buaya. Itu bukan buaya Pak, itu ayam. Oh ayam. Nak cerita zaman tu Jawi. Dia tahu, dia jaga semua majalah. Kita tengok majalah lama, Mastika, majalah filem, Elawayang, semua tulisan Jawi. Dia tahu keadaan apa Jawi, orang Melayu marah. Akhirnya dia didik rakyat sampai yang munuh tulisan Jawi sebenarnya bukannya orang Melayu, bukannya orang putih, bunuh jadi orang Melayu sendiri. Kemarin dulu saya khutbah di Bukhari, Ustaz Masjid besar, kena pula hari guru buat dia ustaz. Masjid Bukhari itu tumpuan untuk terang bak guru. Saya hayun zakat lah. Dia tunggu soal bak masuk tak masuk, orang komplain tak ada dengar itu dah jemaah. Esok glamour pula jemaah. Guru kerja mulia. Rasulullah kata kalimat ayat sampai hampir guru sama Rasul. Guru ni hampir empat sama Rasul. Cuma wahyu tak dapat. Tak ada guru yang ajak anak murid buat jahat. Pasal apa budak jahat? Pasal apa budak jadi kurang ajak? Tak ada guru ajak buat jahat, baik kafir baik Islam, semua ajak buat baik. Pasal apa budak kita rosak? Berpunca sistem pendidikan kita dah rosak. Pelajaran agama hanya setakat diwajibkan belajar, diwajib periksa, tak wajib lulus. Berbeza Brunei Darussalam, diwajib belajar, wajib puasa, wajib lulus. Malaysia wajib belajar, wajib periksa, lulus tak wajib. Tu yang tahun lepas suara abang cerita 40% polis di Malaysia tak tahu mana junub. Tu GPJ tak kira lagi, bomba tak kira lagi, TMB tak kira lagi. Pasal apa ni 40%, 100 orang polis tu dibuat oleh kajian pihak agama polis. Kan dia macam tentara ada kagat, polis ada bagian agama kuat kajian. Macam mana tu? Allah. 100 orang, 40 tak reti. Pasal apa? Rosak pendidikan kita. Pasal apa? Pasal pelajaran agama tak trust. Mak bapak tak berat lorak apa, orang pulun apa, tak happy tuition lah, orang beraisar agama dulu, tak ada tempat. Tu dia kesan risiko dia. Jadi Brunei diwajib belajar agama. Entah nak kerja doktor, lawyer, engineer pun, dalam interview 3 orang pegawai, 2 pegawai tanya soal kerja entah, seorang ustaz tanya, cuba niat mari junub. Entah doa masuk jamban apa, berak tahu ni. Bayang lewat Tok Imam Tayyip akhir, macam mana cara masuk? Rokok dulu ke, duduk ke, sujud ke? Tak lulus yang ni, tak boleh kerja kerajaan Brunei. Barulah al-Islam yang luar lain. Islam tu tinggi, tak lebih tinggi pada tu. Kita nak nilai. Inilah sistemnya kerja lah. Masjid lawa-lawa, tapi orang tak main masjid. Cara dia bagi halui. Orang tak minat dengan masjid, berhiburan dengan power halui dia main Yahudi. Patut dia pernah laknat. Kita pun terikut sekali. Orang boleh tahu orang Islam dia takkan keluar Islam masuk Kristian, payahlah. Cara dia bagi cerai, bagi cair kata orang Perak dengan Islam. Maknanya acara halus dia main, tak rasa sensitif. Tu tahulah.
maka tiap-tiap baik. Sambung. Dan tiap-tiap harta dikeluarkan apabila ia mati, dia itu berharta itu jatuh tangan orang lain, sama dikeluar zakatnya atau tiada pada orang itu, maka secara malaikat menyurat bagi kebajikan hingga hari kiamat. Kita ada harta, kita dah jual harta tu pada orang dah, tapi masa hak kita tu kita beri zakat. Walaupun kita dah jual, kita dah mati, walaupun orang tu tak bayar zakat, pahala zakat tetap dapat, dikira berpanjangan juga. Macam cerita hadis lain, satu malaikat tanya, ya Allah, orang ni dia sakit, masa sihat tu dia selalu duk main jemaah masjid, selalu duk main mengaji kuliah, selalu dia berjihad berjuang untuk Islam. Lah ni dia tak boleh pergi ke mana dah, nak kira ada pahala. Allah Ta'ala kata hang tulis. Sakit bukan dia minta, kalau dia sihat dia main lepas tu juga lah, tulis. Ni dia suruh kesempatan kita ambil masa sihat. Sihat kita guna, ada 5 perkara kan: muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati, lapang sebelum sibuk. Sebab dikira masa kita sakit tu, kena stroke 15 tahun, pahala dikira. Masa sihat dah buat apa kan? Begitu juga orang zakat, dikira zakat juga, pahala zakat. Dan tiada seorang daripada hamba mulakan zakat harta dengan mani hatinya, mereka datang akan satu keluk, bukan gedung, silap ya, kalung tu hampa kena pindah tu, kalung tak betul, kalung daripada cahaya, di tengkuknya menerangkan cahaya kalung itu akan beriman pada kiamat hingga berjalan ia percaya itu atas siratal mustaqim dan masukkan ia ke dalam syurga. Itu kata zakat jadi cahaya daripada mahsyar, macam ada spotlight di tengkuk kita, nampak cahaya daripada mahsyar besok. Dan tiada seorang hamba meninggalkan zakat pada hartanya, melainkan datang harta pada hari kiamat menjadi gelang pada api neraka pada lehernya. Dia kalau bawa segelang terhantar ke neraka dunia ini, sedibakar membakar ia akan sekalian barang yang ada dalam bumi itu ini, dan putus-putus sekalian gunungnya, dan kering sekalian buahnya dan kayunya, dan kering sekalian laut. Kalau orang tak baik esok di tengkuk, kita esok di bergelang tengkuk, panas gelang tengkuk tu, kata atas dunia ni terbakar habis gunung Ganang, gelang daripada api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Api neraka lebih panas pada api dunia 70 kali ganda. Bayangkan azab Allah. Allahu akbar. Kering, kendalah panas tu, kering segala lautan, laut Arktika ke apa semua kering. Gunung Ganang putih punya panas dahsyat, kering segala laut. Hai Tuhan kami, jaga kebuatan mereka itu. Jadi kita pokok kesimpulan ke zakat tak keluar hak lama-lama dah tak tahu jahiliah ke apa, kena qada balik macam sembahyang. Ada paklung tu niaga 18 tahun baru zakat, macam mana nak kira? Tunjukkan tak kena keluar zakat tu. Terah bayar sebab ambil kutip. Kalau ambil tak kutip, terah berlebuh pula agama. Jadi lama-lama kalau kita ada kena qada balik. Sebab zakat ni dia panggil jadi keberkatan pada harta benda kita. Zakat dibawa berkat. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Satu lagi tuan-tuan, bulan depan bulan puasa Ramadan. Jadi setiap tahun saya duduk kutip baca Quran untuk arwah bulan Ramadan. Yang pondok Teluk itu asyik duk buat tu. Terlepas saya dapat tolong dekat 12,000 bantu pondok tu. Memang aula anak baca Quran tu afdal daripada orang lain. Pimanangkan kita fiqah pekurang tajwid berselerak tarak, apabila ada tok-tok lebih baca suruh dia baca. Kita pun dapat, depa pun dapat, arwah dapat. Sedekah daripada pondok tu tak ke berapa. Saya suluk satu arwah tu bagi RM10. Sedekah pada pondok tu, pahala tu hadiah pada si mayat. Kita pun dapat, depa pun dapat, masya-Allah. Siapa nak jumpa saya lagi lah. Sebab sekali lagi saya main tazkirah memang macam biasalah. Saya main malam yang sama macam ni, insya-Allah. Ramadan macam biasa, tarikh biasa juga lah. Jadi kalau bulan depan tazkirah, kita buat di wakaf
Ada wakaf tanah di Yan tu, yang sekolah Yan tu, sekali RM20 tu boleh untuk lampu sejaya. Tapi untuk malam ni siapa nak baca untuk arwah bulan Ramadan, untuk arwah semati, untuk kata wan ke abang adik ke sebagainya, boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li baqi muslimat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu bil alamin. Taqabbalallahu minkum. Apa bulan ni? Ini 17 kan?